Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi Construction Law 2. Hari ini untuk kelas 3A. Kelas 3A adalah kelas daripada Part 1, Part 2 kat sini kan. Satu kelas je kan. Part 3B, 3C, 3D, 3E semua penerapan. Okay, jadi you all sendiri-sendiri lah. Okay, hari ini kita akan tengok the first syllabus kita berkenaan dengan formation of construction contract. Apa khabar semua? Sihat. Baik, Alhamdulillah. Selamat kembali ke kelas, tapi masih lagi online. InsyaAllah next semester mungkin kita akan you akan masuk ke kampus masing-masing lah. Semester ni masih lagi dia try run untuk 2 kelas, iaitu part 2, part 2. Part 2 untuk 5 minggu rasanya, dengan part 6 pasal nak grad punya part tu dia ambil lama sikit lah, dalam $14 $5 dalam 9 minggu, 9 atau 8 minggu untuk part 6. Itu stage yang kedua. Untuk next semester insya-Allah semua sekali boleh masuk lah, dan kita boleh nampak lah meriahnya di fakulti nanti. Okay, tapi kena sabarlah, di semester masih lagi online. Pula tu construction law online kan. Tengah hari pula tu pukul 11 kan. Waktu bulan puasa lagi pun. Jadi dia rasa dia semacam je, pasal law ni teori banyak. Okay, jadi kita akan rasa mengantuk dan sebagainya. Jadi kena bear with me lah. Saya try my best untuk ajar you. Okay. Right. Saya akan beritahu 2 perkara untuk hari ini. Perkara yang pertama, saya nak introduce, oleh kerana minggu lepas saya tak masuk kelas, saya bagi particulars dalam Microsoft Teams sahaja. Jadi you all boleh dapatkan apa-apa particulars daripada Microsoft Teams. Pergi kat bahagian general, kita punya group tu, bahagian channel general, cari file dan semua ada kat situ, you boleh download. Okay, termasuk booklet. Okay, booklet yang saya akan gunakan di semester. Okay, termasuk tu you all boleh download daripadanya. Okay, dan boleh tengok. Kalau nak hard copy, minta maaf saya tak ada hard copy. Okay, hard copy kalau nak beli ke apa, minta maaf saya tak ada. Saya tengah in the middle of preparation untuk buku yang ada ISBN. Okay, saya dah siap 3 buku yang ada ISBN. Ni yang ketiga, buku yang ketiga pasal measurement. Next semester mungkin dia akan pakai. Lepas tu part 5 dengan part 6 punya PP. Okay, tu pun you boleh, insyaAllah you boleh pakai kalau you belajar dengan saya lah. Okay, kalau tak belajar dengan saya, nak guna pakai pun tak apa, boleh saja. Okay, tu ada hard copy dia sebab semua ada ISBN. Untuk you punya booklet ni tak ada ISBN. Jadi saya akan guna pakai yang itu daripada Microsoft Teams. Itu yang pertama, saya nak introduce dia punya kita punya kursus ni, apa isi kandungan dia. The next one kita akan belajar terus kepada the first topic, iaitu kita nak tengok macam mana construction contract tu dia form. Okay, macam kita nak buat formation of construction contract itself. Mungkin masa part 2, siapa-siapa yang dah belajar masa part 2 law 1, mungkin kita belajar basic formation of contract. Tapi kita construction contract dia ada quite different. Kita nak tengok apa differences dia. Okay, right. Saya tak nak go into lama-lama, ambil you punya data. Kita straight away kepada kita punya apa yang kita nak ceritakan hari ini. Firstly adalah subjek, kita punya syllabus.
Okey, ni buku, ni buklet yang saya sediakan bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Semua yang ajar 507, don't worry. Ini semua kawan-kawan baik saya. Okay, saya Cik Is dengan Cik Azli. Okay, saya dengan Cik Azli adalah joint RP untuk subjek ni. Kedua-duanya adalah RP. Dia temporarily. Okay. Dia temporary saja RP ini. Pasal saya RP untuk measurement part 4. Dan Azli saya tak ingat dia RP untuk yang mana satu. Tapi mungkin akan datang akan ada single untuk selepas semakkan silibus ni, kita akan joinkan InsyaAllah kita akan joinkan law 1 dengan law 2 jadi satu law je, jadi construction law 1 je, dan RP untuk law 1 tu akan jadi RP untuk the single law tersebut. Okay. Alright. BKS 507 construction law 2 senang aja, dia ada 3 silibus utama. Okay, dia ada 3 silibus utama. Kita akan ada first thing first, kita ada principle of construction contract. Kita akan belajar everything pasal construction contract. Dalam ni kita akan mungkin kita akan refer balik kepada part 2 punya construction law 1. Kita akan tengok basic contract dan kita akan check differences between basic contract tersebut, macam mana formation dia, macam mana apa yang void and voidable contract dia dan sebagainya, apa breach of contract, apa dia mistake dan sebagainya. Kita akan check berkenaan dengan construction contract dia macam mana. Okey, apa beza dia. Okey, kita akan tengok. Pasal construction contract ni dia very complicated. Dia akan jadi kita akan cek dia punya kenapa dia mesti macam ni. Okey. Yang kedua kita akan tengok dispute resolution method. Okey. Masa part 2 iaitu construction law 1, apa yang you dah belajar basically adalah litigation, iaitu mahkamah, okay? The hierarchy of mahkamah atau jurisdiction of the mahkamah dan a bit of litigation. Apa yang macam mana dia resolve the dispute. Itu adalah dispute resolution yang biasa yang Malaysia pakai. Okay. Now untuk construction industry, dia ada apa yang kita panggil alternative dispute resolution method, okay? ADR. Okay. Itu yang kita akan check untuk semester ni, yang ADR. Jadi ADR ada banyak jenis ADR. Apa yang kita akan zoom in, kita akan lebih detailkan, ada 3 sahaja yang kita akan lebih detailkan, iaitu arbitration, mediation dengan adjudication. Semua ni ada akta dia. Jadi kita akan tengok akta dia tersebut. Dan kita juga akan tengok other form of alternative dispute resolution, termasuk dispute review board lah kat situ. Tapi kita go on one shot kat situ. Yang ini kita akan go into lebih detail dan ambil masa yang lebih lama. Okay. Lepas tu kita ada yang ketiga, tort. Okay. Tort kita ada 2, kita mungkin insya-Allah kita akan belajar 2 minggu sahaja untuk tort. Pasal tort pada saya is revision daripada construction law 1. Okay, it's revision. Kita ada negligence, kita ada vicarious liability, kita ada strict liabilities, kita ada occupiers liability, kita ada nuisance dan kita ada trespass. Okay, yang itu kita akan go into detail on each, tapi kita akan relatekan dengan construction activities. Okay, lebih kepada construction activities. Except for negligence kita akan transform negligence kepada professional negligence sebab untuk construction law 2 ni dia lebih kepada professional negligence, sebab kita ni SQS adalah professionals dalam
dalam kita punya kerja. Okey. Now kita akan ada 3 coursework. Okey. Kita akan ada 3 coursework. Minta saya tak ingat dah. Kita akan ada 3 coursework dan kita akan ada 1 test. Okey. Kita ada coursework 1, coursework 2, coursework 3, test 40%. Maknanya tiap-tiap coursework dia akan consist of 10%. Okay, coursework 1 10%, coursework 2 10%, coursework 3 10% dan test 10%. Itu yang kita akan check. Okay. Check dalam Microsoft Teams, saya tak berapa ingat sama ada 2 coursework 1 test atau 3 coursework 1 test. Kalau ada dalam Microsoft Teams yang bahagian general punya channel general, lepas tu klik on files, dia punya tab, okay, dia akan ada list of assignment atau coursework. Saya tak ingat saya bubuh coursework atau assignment. Cek kat situ ada 2 atau ada 3. Kalau 2, 2 lah. Kalau 3, 3 lah. Okay, dan nanti dia ada pembahagian markah dia macam tu. Okay, right. Alright, okay, betul. Dia saya dapati dia memang ada 3 coursework dan 1 test. Every coursework dia consist of 20%, okay. Coursework 1 20%, coursework 2 20%, coursework 3 20% dan test, okay. Test tu macam final exam lah. Test tu akan consist of 40%. Okay, saya cerita coursework 1, coursework 2, coursework 3 akan dibahagikan kepada 2. Each coursework 1, coursework 2 dan coursework 3 adalah basically group assignment. Okay, group assignment dan maksimum dia 5 atau 6, saya tak ingat. You check dalam coursework tersebut. Okay, dia akan terbagi kepada 2 bahagian. Satu written punya report. Okay, you akan buat written report, dan satu lagi you akan buat video. Okay, video presentation. Video presentation saya akan mark individually. You boleh tengok on rubric dia macam mana. Okay, lepas tu written adalah group punya marks. Okay, jadi written group punya marks. Video presentation adalah individual punya marks. Okay, each and every. Jadi 10% dengan 10%. 10% group, 10% individu. Okay, tiap-tiap satu. Coursework 1, coursework 2, coursework 3. Jadi you akan ada 60%. Okay, 60%. Alright, this coursework 1, coursework 2, coursework 3, saya tak akan bagi balik. Okay, dan you tak akan dapat marking, dia punya markah dia berapa. Okay, kenapa saya tak bagi balik markah? Sebab test adalah 40%, dan test, bila you jawab test, at the end of the test you akan tahu markah you sendiri. Okay, terus dapat markah. Okay, test adalah macam final exam tapi multiple choice question. Okay, dia multiple choice question. Jadi ada 40 soalan, satu soalan consist of 1 marks. Okay, jadi total adalah 40 marks. Okay, jadi kalau you dapat kalau you betul 28 ke 30 you betul ke, maka itu adalah carry marks you. 30%. Okay, yang 60% saya tak akan bagi balik. Kalau saya bagi balik 60%, maknanya saya bagi 100% yang maknanya you akan tahu semua sekali. Which is UiTM dia tak bagi. UiTM bagi carry mark cuma boleh bagi 30 hingga 70%, dan pada saya test dah cukup 40% dah cukup untuk you tahu untuk dia punya carry mark. Tapi don't worry, you buat semua sekali, walaupun test you tak lulus, pada saya you akan lulus. Okay, no, don't worry about that. Okay, jadi saya tak worry, asalkan you buat coursework 1, coursework 2, coursework 3 you buat. Okay, test you kena ada belajar sikit lah. Test akan dibuat pada minggu ke-14. Minggu ke-14 biasanya hari Jumaat kita akan buat minggu ke-14 Jumaat. Okay, alright.
kita punya pertemuan online, oleh kerana kita masih lagi online ni, kita punya pertemuan online akan saya jumpa you cuma 11 minggu sahaja. Saya akan jumpa you 11 minggu sahaja start daripada minggu ni. Minggu lepas saya tak jumpa you. Minggu lepas saya bagi particulars dalam MS Team. Jadi minggu ni saya jumpa sampai ke minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jangan ikut yang apa yang ada kat lecture schedule. Ikut apa yang ada dekat kalender. Atau dekat kita punya MS Team punya group. Dia ada tulis apa-apa untuk minggu tu. Right? Lepas tu sampai ke minggu ke-11. Jadi minggu kedua sampai minggu ke-11 mengikut lecture. Lecture 1 sampai ke lecture 10. Yang itu kita akan buat. Saya dah pecahkan. Pasal saya handle ni, saya handle measure, construction law 2 ni daripada saya start kerja, daripada tahun 2002 sampai sekarang. Inilah subjek saya dah tahu berapa lama nak ambil masa dalam satu-satu topik. Lepas tu minggu ke-12 dan minggu ke-13 saya bagi you free. Tapi don't worry, walaupun you free, you boleh buat revision. Revision ataupun you buat revision, ada apa-apa nak soal, minggu ke-14 kita akan jumpa balik untuk buat revision. You boleh soal apa-apa. On top of that, kalau in the middle, masa you buat coursework ke ataupun you study ke, buat grouping study ke, tiba-tiba you nakkan satu penerangan yang lebih lanjut dalam satu-satu perkara. Don't worry, 24 hours you boleh message. Jangan call saya tak angkat. Message, you boleh message. Gunalah WhatsApp ke, Telegram ke, email ke, nak guna Twitter ke, nak guna Insta ke, nak guna Facebook ke, direct dengan saya. Don't worry. Tapi saya cuma beritahu satu je lah. Kalau saya lambat bagi jawapan dia, bukan saya tak nak jawab. Mungkin saya tengah tidur atau saya tengah busy. Mungkin yang itu. Jadi saya tak bagi jawapan. Tapi saya tetap akan bagi jawapan the next day. Saya akan bagi jawapan the next day. Kalau saya tak tahu jawapan dia, saya akan cari jawapan dia dulu dan saya akan beritahu. Mungkin akan jadi lambat sikit. Ataupun saya akan, kalau saya dah cari jawapan tapi tak dapat juga jawapan, saya akan terus terang dengan you. Tak ada jawapan dia, mungkin Allah tak bagi amanah itu kepada saya, mungkin, dan saya cakap saya tak dapat nak jawab. Tapi saya akan jawab walaupun apa soalan sekalipun yang you tanyakan, saya akan jawab. Jadi you kena ingat, coursework 2 20, coursework 3 20, 10 individu, 10 grup, 10 individu, 10 grup, dan coursework 3 10 individu, 10 grup. Jadi 20, 40, 60, test ada 40 markah. Right? Jadi kat sini dia punya cerita dia, coursework 60%, test dia 40%. Itu dia punya assessment. Untuk teks, untuk textbook, you boleh gunakanlah apa yang ada kat sini. Tapi ni semua, kalau you tengok textbook dia semua lama-lama punya textbook, 2008, 2004, 2008, 2010. Tu yang paling baru pada kat sini lah. 1993, 2009 satu lagi. Kalau nak gunakan, kalau pada saya gunakan booklet saya tu pun dah cukup. Tinggal lagi dia tak ada hard copy lah, dia cuma ada soft copy. Tapi tak apa, kalau you ada extra finance sikit, you boleh hantar ke kedai, printkan dia. Printkan dia. Saya bagi kebenaran untuk you all printkan dia. Dah? Ya. That's it untuk pengenalan kepada topik ni. Kalau ada apa-apa persoalan, you boleh soal sekarang. Coursework 1, coursework 2, coursework 3 semua saya dah letak dalam Microsoft Teams punya group. Jadi you boleh download terus daripada situ dan you boleh tengok buat grouping ke, kalau you nak buat grouping, accordingly.
Okey, lepas tu kalau dah boleh nak jawab, bolehlah try buat dia punya report dia. Okey. Alright, ada apa-apa persoalan sebelum kita pergi kepada formation of construction contract? Setakat ni tak ada, sir. Okey, setakat ni tak ada, kita teruskan saja. Cepat cepat kita belajar, cepat kita habis kita punya pertemuan untuk hari ini. Okey. Alright. Okey, kita teruskan kepada ni. Sekejap, saya nak besarkan dia punya, saya nak zoomkan dia sikit. Centerkan dia sikit. Okey. Dalam last semester siapa-siapa yang belajar, ada yang dapat PC kan untuk law. Siapa-siapa yang belajar basic law last semester, ini yang you belajar berkenaan dengan kontrak. Okey, kita akan belajar benda ni berkenaan dengan kontrak. Ni last semester punya. Kita ada formation of contract yang sebelah kanan ni, yang dalam kotak putih-putih ni adalah formation of contract. Yang sebelah kiri ni adalah benda-benda lain selain daripada yang mengena dengan kontrak. Okey. Yang kat tengah-tengah ni yang paling penting, iaitu untuk kontrak tu wujud, kita ada offer, kita ada acceptance dan kita ada consideration. Okey. Jadi siapa-siapa yang lupa tu korek-korek balik apa maksud dia. Okey, maksud offer, acceptance dengan consideration. Bila ketiga-tiga ni ada, barulah kita ada valid and enforceable agreement atau contract. Okay. Apart from that, bila kontrak tu wujud, boleh jadi kontrak tu tak wujud tapi tak boleh diteruskan sebab dia mungkin dia akan terbatal atau batal dengan sendirinya. Terbatal dengan sendirinya atau boleh batal oleh salah satu pihak. Okey, ini yang kita panggil yang kat tengah ni. Okey, yang 6 ni. Yang 6 ni yang menjadikan kontrak tersebut boleh batal atau terbatal dengan sendirinya. Jadi itu adalah 6 void and voidable contract. Ini adalah, sebab tu saya tulis kat sini, elemen yang menjadikan kontrak itu wujud dan salah satu, kalau kita cakap pasal construction contract, salah satu yang kita nak kena check adalah certainty of term. Kalau kita tengok dalam last semester kita belajar pasal construction contract, construction law 1 pun dia lebih tekankan pasal terms dalam kontrak. Okey, terms dalam kontrak. Okey, jadi kita akan tengok express term versus implied term, condition versus warranty. Tapi untuk semester ni, kita tak akan go into express term versus implied, condition untuk warranty. Yang ini basic contract. Kita akan tengok semester ni apa yang ada dalam standard form of contract. Jadi kita akan tengok standard form of contract untuk bahagian terms ni. Okey, apa yang ada dalam tu. Sebab saya beritahu awal-awal ni, construction contract semua mestilah dalam bentuk tulisan. Okey, dia tak ada oral. Kalau law of contract, kalau kita cakap pasal Akta Kontrak 1950, kontrak boleh wujud sama ada secara oral atau secara written. Okey, jadi tapi construction contract cuma wujud dalam written saja. Okey. Lepas tu kita nak akan tengok penamatan kontrak. Dalam construction contract macam mana penamatan dia? Okay, by performance macam mana? By frustration macam mana? By agreement macam mana? By breach macam mana? Apa klausa-klausa dalam condition of contract, dalam standard form of contract yang akan menunjukkan yang ini adalah discharge by performance, discharge by frustration, discharge by agreement atau discharge by breach. Okey, yang paling penting adalah by breach. By breach adalah salah satu partis dia tidak mengikuti apa yang ada statement dalam kontrak. Okey, bila satu parti breach of contract, parti yang satu lagi akan dapat remedies. Okey, dalam remedies ni dia ada saya cakap terus terang remedies dia ada 2
tiga jenis remedies. Kita ada quantum meruit. Okay? Nanti kita akan go through quantum meruit lagi semester ni. Don't worry. Damages. Kita akan go through damages juga semester ni. Don't worry about that. Dan kita ada specific relief. Specific relief dia ada akta dia. Specific Relief Act. Dalam construction contract kita akan tengok dua sahaja dalam specific release. Satu adalah kita panggil specific performance, satu lagi injunction, okay? Injunction dengan specific performance, okay? Itu basically basic law, okay? Kalau you ada saya punya booklet depan tu, okay? Dia kat chapter 3. Chapter 3 adalah all about basic law. Dia define satu-satu perkara ni, okay? Tapi dia punya contoh dia bukan spesifik pada construction contract. Okay? Untuk spesifik construction contract, you akan pergi kepada apa yang kita panggil chapter 4. Okay? You akan pergi kepada chapter 4. Ni akta kontrak 1950 yang saya cakap cerita tadi. Okay? Start daripada 132. Okay? Muka surat 132 dalam booklet saya tu. Kita akan tengok berkenaan dengan chapter 4. Okay, chapter 4 adalah berkenaan dengan principle of construction contract. Kita tengok formation dia. Sebab sebelum daripada chapter 4 tu, dia mulakan dengan parties dalam construction. Apa dia ada dalam parties. Jadi untuk kita, saya lebih penting kita nak tengok dia punya formation. Okay, formation of construction contract. Okay, senang. Okay, saya akan go through detailing. You tengok dalam booklet saya. Saya akan go through gambar rajah saja dan saya ceritakan. Okay, kalau macam tu lebih cepat kita habiskan kita punya penceritaan. Okay, detailing you boleh baca dalam booklet. Okay, now kita dalam basic contract kita ada apa yang kita panggil offer. Kita ada apa yang kita panggil acceptance dan kita ada apa yang kita panggil consideration. Okay, offer, acceptance, consideration. Barulah dia valid and enforceable contract atau agreement. Okay, now offer, okay, basically offer mesti datang, saya cakap sekali lagi offer mesti datang daripada kontraktor. Okay. Walaupun kalau kita tengok dalam banyak-banyak, kalau kita dengar-dengar orang cakap macam offer datang daripada klien, pasal klien nakkan projek tu mula. Okay? Tapi klien bila dia nakkan projek tu, biasanya dia akan buat invitation kepada kontraktor. Dia akan invite kontraktor. Kontraktor akan mengisi dua perkara yang penting. Okay? Untuk construction contract wujud, dua perkara ni mesti yang paling penting dalam dia mesti wujud. Satu, harga offer atau harga kontrak tersebut. Yang kedua, period of construction. Berapa lama dia akan buat. Okay? Itu yang paling penting dalam construction contract. Jadi offer biasanya datang daripada kontraktor sebab kontraktor yang tahu berapa lama nak siapkan projek tersebut dan berapa harga yang dia nak bagi kepada klien. Okey, berapa harga yang dia nak tahu. Sebab tu kalau ikut gambar rajah ni, yang salam kat sini, yang nampak macam terror je, baju kat belakang ni, I offer to build your home for a fee of 100,000. Murah masa ni. Buat banglo 100,000. Okay? Banglo juta-juta. Tapi tak apalah, ni contoh je kan. 100,000 dalam masa satu tahun. 1 tahun ni pun kira, kalau IBS bolehlah kot. Kalau projek biasa-biasanya paling kurang pun 1.5 tahun. Okay, tapi tak apa. Ini contoh dia. Okay, 1 year. Okay, 100,000 in 1 year. Okay, lepas tu klien mesti accept. Okay, I accept your offer. Okay, 100,000 dengan 1 year. Dia kena cakap macam tu. Kalau dia nak offer benda lain, nanti kita cerita. Kalau dia minta katalah 90,000 saja, dan itu perkara benda lain yang saya akan discusskan kemudian. Tapi kalau dia accept 100,000 dengan 1 tahun, okay, yang itu adalah acceptance. Dan dia mesti jawab, dia akan pay accordingly 100 dia
dan periodically, maknanya in stage mengikut apa yang dia buat on site. Sebab kalau industri pembinaan dia akan take time, okay? 1.5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau dia dump semua, bila projek dah siap baru bayar, maknanya kontraktor akan suffer, kan? Harga dia akan jadi banyak. Jadi dia akan guna periodically. Okay? Yang ini dengan yang ini, offer dengan acceptance dalam construction contract mesti dalam bentuk written. Okay? Dia tak boleh oral. Ni nampak oral dia bercakap, tapi lepas daripada ni mesti dalam bentuk written. Okay? Jadi firm offer, qualified acceptance dah ada. Okay? Kita ada offer, acceptance, kita ada consideration. Apa consideration dia? Consideration dia contractor start build. Okay? Dia start commence saja on site atau dia start building saja, maknanya consideration bagi pihak dia dah start, dan klien start bayar. Okay, ringgit, tanda ringgit ni, klien start bayar. Jadi bila kontraktor buat, klien dah bayar. Kalau kontraktor buat, klien tak bayar, belum ada consideration lagi. Kedua-duanya mesti dah buat baru ada consideration. Ini satu daripada cara consideration. Okay, ni basic dia. Okay, ini mengikut basic contract. Dia consideration dia, kedua-duanya ada action dia. Okay, tapi dalam construction contract dia ada satu lagi cara yang tak memerlukan action tersebut. Dia memerlukan satu perkara yang lain. Nanti saya akan sebut, atau minggu depan saya akan ceritakan berkenaan dengan satu cara lagi, pasal kadang-kadang it takes contractor dah start holding semua, dah start pancang dia punya marking semua, tapi klien tak cukup. Kalau klien tak bayar mengikut kontrak, tapi kita akan tengok on that. Yang ini semua you boleh baca dengan sendirinya. Kita tengok kat sini. Okay, right. Saya cakap tadi, semua construction contract mesti dalam bentuk tulisan, written. Is oral tak main. Okay. Kontrak wujud mesti dalam bentuk tulisan. Macam mana nak kontrak wujud dalam bentuk tulisan? Dia datang dari apa yang kita panggil dokumen. Okay, dia kena buat apa yang kita panggil dokumen. You belajar measurement kan? Measurement adalah salah satu dokumen. Masa part 1 you dah belajar tender dokumen, apa isi kandungan dia dan sebagainya. Itu yang paling penting. Okay, right. Kita ada tender notice. Tender notice kita panggil invitation to tender. Okay, walaupun klien yang akan keluarkan, yang ini invitation to tender, maknanya yang ini bukan sebagai offer daripada klien, ini adalah invitation to trade. Kalau you belajar last semester punya construction law 1, ini invitation to trade. Dia tak bermakna offer. Okay, cuma pemanggilan kontraktor untuk. Okay, lepas tu klien akan buat tender document. Kita ada instruction dalam dia, kita ada instruction to tender, form of tender, general summary, preliminaries, preamble, specification, BQ, appendix, ataupun kita tukar kepada schedule of work atau schedule of rates, depend of jenis tender. Nanti semester 4 you akan belajar lebih detail. Okay, beza antara kontrak guna BQ dengan kontrak guna drawing and specification. Okay, jadi yang ini adalah kita panggil offering document. Okay, bid document, tender document atau offering document. Maknanya kontraktor bila dia tengok tender notice, dia kata, oh aku nak masuklah tender tu. Okay, bila dia nak masuk tender tu, dia datang ke pejabat klien, dia akan beli di tender. Dia beli di tender document, dia beli di tender document, dia akan isi. Okay? Dia akan isi kandungan dalam tender tersebut. Bila dia isi, salah satu yang dia isi adalah apa yang kita panggil form of tender. Form of tender is not in the form of form, bukan borang tender. Nama dia borang tender,
tapi dia bukan basically borang. Dia adalah basically surat daripada kontraktor kepada klien yang menyatakan dia offer untuk projek tersebut. Dia offer untuk projek, dan dalam form of tender dia ada dua perkara utama, iaitu harga yang dia offer berapa dan juga period of construction dia berapa. Okey, alright. Setelah katalah offer dia, lepas tu dia bagi kepada klien, okey, dan klien accept, katalah klien accept, klien akan keluarkan apa yang dipanggil letter of acceptance. Jadi form of tender dalam bentuk surat, letter daripada klien ni, daripada klien akan datang dengan offer, letter of acceptance juga dalam bentuk surat. Surat ni menyatakan dia terima, okey, dia terima offer daripada kontraktor. Jadi surat dan harga dalam letter of acceptance juga mesti ada harga dan mesti ada apa yang kita panggil period of construction yang diterima oleh klien. Okey, jadi ada offer, ada acceptance, agreement di intact, tapi belum ada consideration lagi. Okey, belum ada kontrak lagi, baru ada agreement antara kedua dia. Okey, lepas tu bila ada acceptance, consultant macam QS kan, kita ni, kita akan buat apa yang kita panggil contract document. Okey, tender document kita akan transform dia jadi contract document dengan menambah 3 perkara ni. Okey, satu, letter of acceptance kita tambah on top of the tender document. Lepas tu kita tambah minta maaf, kita tambah form of contract dalam dia. Kita tambah standard form of contract, yang mana kedua-dua partis dalam standard form of contract ada tempat yang mana kedua-dua partis akan sign. Bila kedua-dua parti sign, maknanya itu salah satu cara kontrak tu wujud. Satu lagi cara kontrak tu wujud. Lepas tu kita tukar tender drawing jadi kontrak. Kontrak drawing. Maaf. Okay. Ini flow, flow kepada tender dia. Okay. Ada beberapa cara. Okay. Saya dah ceritakan basically tender document. Daripada sini kita boleh dapati kontrak tersebut. Okay. Mula-mula tender notice. Okay. Lepas tu kontraktor akan beli tender. Okay. Tender document. Kontraktor akan isi form of tender. Ada banyak-banyak kontraktor, ada banyak-banyak tenderer masa ni. Klien QS akan recommend kepada klien beberapa nama untuk klien pilih. Jadi klien akan pilih, dia akan accept seorang, yang lain kita akan pulang balik dia punya fees dia. Untuk yang berjaya, kita akan keluarkan, klien akan keluarkan letter of acceptance. Sejuk bilik ni. Okay, jadi you boleh baca offer daripada form of tender. Ni contoh form of tender. Okay, saya tunjukkan. Ni saya punya projek. Okay. Klien dia nama Ahmad Hashimi ni, Kak Wangsa Menawati. Ni saya buat untuk projek dia. Okay, freelance masa ni. Okay, kan yang paling penting berapa lama projek tu dan berapa harga. Okay, itu yang paling penting kat sini dalam video punya tu. Okay, lepas ini adalah condition dah yang dia kena ini adalah form of tender yang mana offer, kalau you tengok betul-betul dalam bentuk surat dalam bentuk surat, okey, dalam bentuk surat kepada siapa, daripada siapa, okey, dalam bentuk surat daripada siapa, dia datang kat sini lah, nama tenderer dan sebagainya, okey, dan witness. Ini condition of tendering, ada you boleh baca lah, okey, alright, itu berkenaan dengan offer, okey. Ini contoh tender notice. Tender notice adalah basically
invitation to trade. Okey, sebelum saya pergi kepada tender notice, saya bagi figure yang ini. Ada beberapa benda dalam construction contract yang kita kena tahu, adakah sama ada benda ni, perkara-perkara ni dia dianggap sebagai offer daripada kontraktor ke tak. Kita nak tahu sama ada dia offer daripada kontraktor ke tak. Yang pertama adalah tender notice. Tender notice basically yang buat tender notice bukan kontraktor. Yang buat tender notice adalah klien. Okey, klien yang buat tender notice, macam ni UPM yang buat. Okey, ni tender dia berapa. Dalam ni tak ada pun harga. Okey, tak ada pun menyatakan harga. Yang ada harga tender dia kontraktor kena beli berapa. Berapa. Dia tak ada harga tender tersebut nak buat projek tersebut berapa lama. Okey, itu tak adalah. Okey, kalau tak ada kat situ, maka dia bukannya sebagai offer. Itu tender notice. Yang ini adalah invitation to trade. Okey, you baca kat sini, invitation to trade macam construction law 1 yang you belajar. Okey, yang kedua adalah letter of invitation. Instead of tender notice, kita tampal, kita buat letter of invitation. Klien akan keluarkan surat untuk kontraktor invite. Okay, dia akan pilih beberapa kontraktor sahaja, dia akan invite ke kontraktor untuk menender. Okay, dia untuk menender. Jadi dalam surat tersebut cuma surat minta dia tender. Jadi yang ini juga basically invitation to trade. Dia bukanlah sebagai offer. Okay, dia invitation untuk kontraktor datang untuk membeli tender. Okay, jadi yang ini juga bukan offer. Satu lagi adalah estimate. Estimate ada dua perkara estimate. Satu yang dibuat oleh konsultan, satu yang dibuat oleh kontraktor. Untuk yang ini adalah estimate yang dibuat oleh kontraktor. Estimate yang dibuat oleh konsultan definitely bukan offer. Okay, definitely bukan offer. Itu adalah indication cost untuk klien tahu berapa bajet dia sahaja. Tetapi dalam tu pun tak ada period of construction. Okay, period of construction dia berapa. Tetapi kalau kita tengok dalam kontraktor punya estimate, biasanya untuk specialist kontraktor, kalau dia ada harga, dia definitely ada harga, estimate berkenaan dengan harga. Dan kalau dia ada period of construction, kalau dia ada nyatakan period of construction, this estimate can be an offer. Okay, it can be an offer. Tapi kalau dia tak ada period of construction, dia bukanlah satu offer. Quotation is basically an estimate. Kalau quotation biasanya datang daripada kontraktor. Okay, quotation tak akan datang daripada konsultan. Dia mesti datang daripada kontraktor. Dia nak quote berapa harga dan berapa lama dia boleh buat. Okay, tapi simple sahaja. Dia bukan based on tender document yang konsultan prepare. Dia cuma on quotation sahaja, satu dua surat macam letter sahaja dia akan nyatakan. Tapi quotation mesti lengkap. Okay, mesti lengkap dengan berapa harga dia, berapa lama construction untuk projek tersebut. Okay, untuk projek tersebut. Jadi quotation juga adalah satu offer. Is simple offer. Kita panggil quotation biasanya a simple offer rather than a complicated offer. Okay, estimate depend on the isi kandungan dia. Okay, jadi kita boleh baca. Right, letter of invitation dia boleh baca kat sini. Ada contoh case pun ni, estimate you boleh baca. Okay, quotation pun you boleh baca kat situ. Okay, on acceptance kita dah cerita tadi acceptance mesti datang daripada klien. Okay, dalam construction contract acceptance mesti datang daripada klien dan dia mesti dalam bentuk tulisan, iaitu apa yang kita panggil letter of award atau letter of acceptance. Yang ini
dalam Chow Kok Fong ni kita panggil Singapore punya Sifu dia pakai letter of award. Malaysia dia panggil letter of acceptance. Okay, right? Ni contoh letter of acceptance. Okay, daripada klien. Okay, tapi arkitek yang buat on behalf of the client. Arkitek yang buat on the behalf of the client. Ni contoh letter of acceptance dia. Okay. Dan letter of acceptance ni kontraktor kena sign dah. Terima. Ni salah satu lagi letter of acceptance. Yang ini datang daripada ini adalah attachment daripada specialist contractor. Okay, right. Untuk letter of acceptance dia ada beberapa perkara yang saya nak kena ceritakan dengan you. 11:45. Okay, cukup. Okay, cukup 1 jam. No worry. Okay. Kita cuma ada lepas ni ada simple je. Okay. Now, saya cerita tadi offer mesti datang daripada kontraktor dalam bentuk form of tender. Okay, dalam form of tender adalah kontraktor punya offer. Okay. Tapi kadang-kadang dalam bila dia submit dia punya offer, dia punya form of tender dengan dia punya tender document, kadang-kadang dia kata, look Mr. Client, boleh tak saya counter offer yang lain. Okay, saya isi juga harga ni as per document. Okay, as per document dalam BQ ke apa, kita isi juga. Tapi saya nak bagi alternatif. Okay, mungkin alternatif specification ke, instead of ceramic tiles, dia nak bagi homogeneous tiles. Harga dia dah ada lain sikit. Dia kata lebih mudah nak dapat, okay, lebih cepat nak pasang, kononnya lah. Dia kata lebih cepat nak pasang dan dia akan jadi lebih murah kepada you. Okay, tanpa durability dia compromise. Okay, jadi dia kata guna dan dia bagi satu surat, dia attach satu surat yang menyatakan that differences. Okay, that surat kita panggil kita panggil offer juga. Okay, so minta maaf, dia ada 2 offer kat situ, dia bagi kat klien. Kalau klien supposed to be ikut yang dokumen dulu. Okay, kalau klien nak ikut apa yang dinyatakan dalam surat tersebut, klien akan tengok, okay, klien akan tengok, oh, aku cakap boleh juga pakai ni, tapi aku nak dia ubah certain bahagian dia. Tak semua bahagian aku nak. Katalah room ni nak, room that nak, bukan semua room. Jadi apa yang dia buat, dia akan buat satu surat, okay, suruh buat ni, yang itu kita panggil counter offer. Okay, lepas tu dia bagi pada kontraktor akan balas balik. Surat kontraktor balas balik kita panggil counter offer. Lepas tu dia, kalau klien bagi balik lagi, dia akan difference daripada apa yang telah dinyatakan, akan ada counter offer. Jadi kita ada banyak counter offer, surat. Surat ni akan menjadi lebih banyak, memo atau surat-surat ni in return basically. That adalah counter offer. Bila banyak sangat ini, kita panggil dia battle of form. Form ni surat basically. Surat yang banyak, dia battle, dia perlawanan antara offer counter offer ni. Okay? Jadi bila nak berakhir, bila kedua-dua parties agree dalam satu surat. Kedua-dua parties punya surat tu exactly match. Bila kedua-dua surat tu exactly match, the last surat mesti datang daripada kontraktor. Dengar balik-balik. The last surat yang akan yang nyatakan agreement antara kedua-dua tu mesti datang daripada kontraktor. That's the last offer
okey, dalam battle of form, the last offer. Lepas tu klien akan keluarkan apa yang dipanggil letter of acceptance. Baru klien nak keluarkan. Selagi surat yang lain-lain tu bukannya letter of acceptance. Yang itu semua adalah counter offer lah. Okey, jadi kita ada tu. Jadi saya dah cerita pasal counter offer, saya dah cerita pasal battle of form. Okey, basically dua ni benda yang sama. Okey, alright. Jadi the last surat mesti datang, the last offer mesti datang daripada contractor. Letter of acceptance. Jadi battle of form ni bukan masih lagi subject to contract. Belum contract lagi. Pasal letter of acceptance belum keluar. Dia baru surat menyurat dia. Okay. How about letter of intent? Okay. Apa dia letter of intent? Letter of intent dalam bahasa Malaysia adalah surat niat. Okay. Letter of intent basically surat niat. Okay. Kita klien ada banyak kontraktor. Okay, banyak kontraktor, banyak tenderer yang dia hadapi. Lepas tu dia nak projek dia siap cepat, buat cepat. Lepas tu tapi at the same time dia masih lagi nak negotiate harga ke, period of construction ke dengan beberapa kontraktor ni. Dia masih lagi nak negotiate tapi dia nak projek on site cepat. Lepas tu dia kata okeylah aku pilih satu daripada beberapa kontraktor ni. Aku pilih satu. Aku keluarkan apa yang dipanggil surat niat. Surat niat, apa yang ada dalam surat niat, dia punya tajuk dia mesti surat niat, letter of intent. Okay. Dia akan menyatakan bahawa dia berniat nak offer, nak accept kontraktor ni punya offer, okay. Dan dia minta subject to further negotiation. Dia mesti ada subject to further negotiation. Tapi dia nak kontraktor ni buat on site dengan cepat. Okay. Bila dapat surat niat daripada klien, dalam surat niat dia tak akan ada dua benda yang besar, iaitu kontrak period dia berapa lama, satu lagi dia punya harga dia berapa. Tak akan ada. Sebab dua benda ni masih lagi dalam negotiation. Okay? Masih lagi dalam negotiation. Tapi dia dapat surat niat, maknanya kontraktor ni rasa dia definitely akan dapat projek tersebut. Okay? Tinggal masih lagi negotiate on harga dengan ni. Jadi apa yang dia akan buat bila dapat surat, dia akan dapat tarikh, dia pun terus buat selesai. Apa jadi? Okay, tak usah. Tiba-tiba kontrak klien kata, dia dah negotiate dengan beberapa kontraktor ni, dia kata, aku tersilap. Aku nak ambil offer kontraktor B. Okay, kontraktor A dah buat dah on site. Kontraktor B, aku nak dia offer kepada kontraktor B. Okay, kontraktor A boleh saman tak kontraktor B based on contract. Dalam kat sini, kalau ikut law, undang-undang, letter of intent bukan kontrak tak wujud lagi. Ya, kena ingat letter of intent, kontrak tidak wujud lagi. Okay, kenapa kontrak tak wujud lagi? Saya cakap ada dua perkara utama dalam kontrak kalau dia nak wujud dalam construction contract. Satu adalah harga, yang kedua adalah period construction. Letter of intent tak ada dia. Okay, jadi letter of intent bukan dia masih lagi subject to contract. Dia belum lagi kontrak wujud. Okay, jadi apa yang terjadi kat sini adalah kontraktor A yang dah buat on site tidak boleh saman kontraktor B, tapi dia boleh minta harga apa yang telah dia buat kat site, dia boleh minta dengan klien. Okey, dengan klien dia boleh minta. Pasal kontraktor B dah nak start projek kerja dia. Kontraktor A boleh minta based on what? Okey, dia punya remedy dia based on quantum meruit. Quantum meruit adalah apa yang telah dia investkan kat site, itu akan dia dapat
termasuk sedikit profit. Okey, termasuk profit ya kan? Ya kan. Jadi apa yang mahkamah akan buat kat sini, mahkamah akan minta kontraktor A ni, okey, yang terima letter of intent dan kerja, apa yang dia akan buat, dia akan buktikan harga-harga yang dia telah keluarkan, dan dia akan masukkan profit yang dia kehendaki. Profit must be reasonable lah. Okay, tak adalah profit sampai 70%, gila. Itu memang dah kontraktor dah gila lah. Okay, biasanya profit dalam 3%, 5% tu ada lagi lah. 15% pun dah kira banyak, pasal dia kena asingkan antara profit dengan overhead. Overhead tu semua dia kena attach dengan bukti bahawa this is investment yang telah dia buat. Okay, that's letter of intent. Okay, letter of intent, saya ulangi sekali lagi. Letter of intent adalah surat niat, kontrak tak wujud. Okay, dengan surat niat ni kontrak tak wujud, tetapi kontraktor boleh dapat remedi dengan guna pakai quantum merit. Okay, dia boleh baca further berkenaan ni counter offer punya cerita. Okay, ni battle of form punya cerita. Dia boleh tengok lah dia punya cerita. This is letter of intent. Kat Malaysia selalu letter of intent ni ada. Okay, wujud. Okay, banyak cerita pasal ni. Item tin raging ni pun Malaysia punya. Okay, you boleh tengok banyak projek berkenaan dengan letter of intent. Okay, lepas tu consideration. Okay, habis. Oh, dah habis dah. Consideration. Right. Saya beritahu tadi, awal-awal saya beritahu ada dua cara consideration itu dalam construction contract berlaku. Yang pertama, kita tengok daripada figure yang mula-mula tadi, kita cakap kontraktor start kerja saja, itu adalah consideration bagi pihak kontraktor. Okay. Klien dia start bayar, bahawa that client adalah dia akan amalkan dia punya consideration. Jadi bila kedua-dua consideration ni berlaku, maka kontraktor akan wujud. Itu satu cara. Okay, action by both party. Satu cara lagi adalah kita cerita tadi dalam construction contract kan. Saya tunjukkan lagi ya. Dia sekejap je. Dia bawa dia mana dia? Ni dalam ni. Okey. Satu lagi adalah saya cerita dalam form of contract, standard form of contract. Kalau dalam standard form of contract, dia ada terbahagi kepada 3 bahagian. Kita akan belajar lebih detail dalam standard form of contract, don't worry. Okay. Dia terbahagi kepada 3 bahagian. Dia ada articles of agreement, dia ada condition of contract, dia ada appendix to the condition. Article of agreement yang paling penting, yang ini yang akan dinyatakan berapa harga kontrak tersebut dan berapa harga period. Di belakang articles of agreement biasanya ada tempat kedua-dua parties kena sign. Helaian tu dipanggil attestation. Okay, nanti kita belajar dengan lebih detail. Okay, attest maknanya kita bersumpah ke kita nyatakan ini yang kita agreekan antara kedua-dua parties. Okay, dan dia sign. Action of sign, okay, the contract. Action of sign the contract bermaksud consideration bagi kedua-dua pihak. Jadi dalam construction contract ada 2 jenis consideration. Yang pertama adalah consideration kalau kedua-dua parti on site. Okay? Dia bekerja kat site. Maknanya contractor start consideration dia dengan membuat kerja tersebut, dan klien dia start membayar. Okay? Pasal itu kerja utama dia. Kedua-duanya buat masa kontrak tu wujud. Satu lagi adalah wujudnya dekat form of contract, kat contract document. Okay? Depend pada yang mana satu lebih awal.
Kalau kerja tersebut lebih awal, dia form of contract akan wujud masa tu. Kalau signing of the contract document lebih awal, kontrak akan wujud waktu ni. Okay, right? Itu saya punya cerita. Tepat pukul 12, right? Saya dah habis cerita sekejap. Okay, tepat pukul 12 saya dah habis cerita. Alright, untuk untuk hari ini punya cerita iaitu formation of construction contract. Minggu depan kita akan tengok contract not binding atau kita panggil void and voidable contract, ataupun depend pada tengok dalam schedule kita, dalam kalender kita, ataupun kita tengok standard form of contract. Okay, whichever yang ada dalam kalender. Okay, kita akan ikut apa yang ada dalam tu. Okey. Nampak pening banyak benda nak kena adapt. Okey, tapi tak apa, balik ni baca balik ataupun saya rakam video ni saya rakam dan saya akan bagi link dia. Saya akan masukkan dalam YouTube channel saya dan you boleh tengok kemudian. Okey. Dan saya akan bagi link kepada video channel saya kepada you all untuk you all tengok balik. Okey, tak apa. Kalau tak ada apa-apa persoalan buat masa ni, tak apa, you boleh tanya bila-bila masa sekalipun lepas daripada ni. Kita jumpa minggu depan, kita sambung lagi berkenaan dengan construction contract sampai 3-4 minggu ni. Kita akan tengok construction contract. Okay, kalau ada persoalan daripada sekarang sampai minggu depan, okay, boleh you nyatakan minggu depan ataupun you boleh nyatakan dalam kita punya group, WhatsApp group, PM tepi, Telegram dan sebagainya, you boleh dapat. Okay. Saya dah ambil lebih 1 jam daripada data you. Saya nak ucapkan saya akhiri hari ini punya perjumpaan dengan ucapkan terima kasih kerana menyediakan segala deria yang ada, okay, mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya. Okay. Yang mana benar, yang mana betul, yang mana mudah dipahami itu semua adalah datang daripada dia. Saya cuma bahan perantara sahaja menyampaikan ilmu dia kepada you all. Tetapi kalau ada kesalahan, tersilap tutur kata, tersilap bicara ataupun kesalahan saya dalam memberi erti kepada penerangan tersebut, itu basically kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya nak minta maaf, berbanyak-banyak maaf daripada you all. Okay. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah next week kita sambung berkenaan dengan construction contract. Saya akhiri hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Sama. Terima kasih.